Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Hajah Azlinda, Ketua Serikandi Johor, Ketua Serikandi Negeri Johor. Saya ingin menyeru lebih ramai lagi sukarelawan untuk tampil ke hadapan dan membantu barisan hadapan, ya, kerana kita ingin mempergiatkan lagi kempen vaksin ini, ya. Jadi banyak bantuan yang diperlukan, terutama dari segi membantu untuk mendaftarkan warga-warga MAS dan OKU di dalam MySejahtera, ya, dan pastikan kita mendapat tarikh, bilakah tarikh untuk mereka pergi untuk vaksin, dan seterusnya kita perlu juga sukarelawan untuk memantau sama ada mereka memerlukan kenderaan, ya, untuk pergi dan balik ke tempat vaksin, ya. Jadi saya harap lebih ramai sukarelawan yang dapat tampil dan membantu warga-warga rentan ni agar dapat mereka divaksin melalui proses vaksin dengan cepat, ya. Seterusnya kita juga memerlukan ramai sukarelawan untuk program vaksinasi, ya, dan boleh hubungi kami di talian hotline, ya, seperti yang tertera, ya, untuk proses menjadi sukarelawan vaksin. Jadi kami berharap kami dapat membantu untuk mempercepatkan proses agar lebih ramai rakyat Malaysia dapat divaksinkan dan kita dapat mengawal kes-kes COVID pada masa akan datang, insya-Allah. Mengecam sepenuhnya keganasan dan juga seolah rumah tangga. Tingkatan kes-kes keganasan ni semakin serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih diucapkan kepada pelayar dan penonton rancangan Bual Bicara Prihatin Johor. Mewakili Prihatin Johor, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam yang bersama kita pada malam ini. Kita sudah berada di penghujung bulan Syawal dan meskipun dalam suasana Perintah Kawalan Pergerakan PKP berikutan pandemik COVID-19, kita masih dapat meraihkan Lebaran dalam suasana yang penuh sederhana. Sebelum melangkah lebih jauh lagi, suka untuk saya berkongsikan kepada para pelayar bahawa siaran pada malam ini merupakan Bual Bicara Johor siri kelima. Pada malam ini, Prihatin Johor sekali lagi membawa tajuk yang sangat dekat sekaligus tidak asing dengan masyarakat, iaitu COVID-19, keganasan rumah tangga, apa hak wanita. Bagi mengupas beberapa persoalan yang berkaitan dengan topik kita pada malam ini, Prihatin Johor mengalung-alungkan kehadiran dua panel hebat, iaitu yang berbahagia Puan Jawahir Hussein, Esko Serikandi Bersatu merangkap Ketua Serikandi Bandar Negara, yang berbahagia Puan Camelia Arifin, Pengasas Rumah Perlindungan Fitrah Kasih Johor Bahru yang juga seorang konselor. Selamat datang dan terima kasih diucapkan kepada kedua-dua panel kerana sudi untuk memenuhi jemputan Prihatin Johor. Okey, baik. Tanpa membuang masa lagi, kita teruskan bual bicara kita dengan soalan pertama kepada Puan Camelia. Sebelum itu, izinkan saya untuk recap beberapa peristiwa menyayat hati yang telah berlaku melibatkan keganasan rumah tangga. Kita telah dikejutkan dengan laporan berita mengenai kejadian seorang wanita hamil 4 minggu berusia 43 tahun yang bertaruh nyawa di unit rawatan rapi Hospital Sultan Aminah
selepas dipercayai dipukul oleh suaminya. Mangsa dikatakan mengalami kecederaan parah dengan tengkorak kepalanya yang terpaksa dibuang akibat pendarahan selain rahang, tulang belakang serta rusuk yang dikatakan retak dipercayai akibat dipukul dalam kejadian di Lakin. Soalan saya, sejauh manakah keseriusan isu-isu keganasan rumah tangga dan di negara kita, terutama negeri Johor pada masa kini? Berdasarkan pengalaman mengendalikan kes keganasan rumah tangga selaku kaunselor, sejauh manakah tahap kesedaran golongan wanita terhadap mereka apabila menjadi mangsa? Apakah mereka ketahui bahawa terdapat akta, NJC dan jabatan mahupun pihak NGO, bahkan seperti rumah perlindungan seperti Fitra Kasih yang menawarkan perlindungan? Dan sebenarnya apakah tindakan segera yang boleh diambil oleh mangsa mahupun ataupun individu yang berdekatan dengan mangsa? Saya persilakan Puan Kamelia untuk mengupaskan dengan lebih lanjut tentang persoalan ini. Assalamualaikum semua. Selamat Hari Raya. Okey, saya Puan Kamelia, pengasas Rumah Perlindungan Fitrah Kasih. Okey, berkenaan dengan soalan yang diajukan oleh moderator kita tadi, semenjak kita negara kita ditimpa dengan musibah COVID ni, tidak dinafikan memang peningkatan kes-kes keganasan ni semakin serius. Okey, bercakap tentang rumah perlindungan yang saya ada sekarang, kami hampir setiap bulan menerima aduan dan menerima kes-kes baru berkenaan kes penderaan, bukan sahaja rumah tangga tapi kes penderaan anak-anak juga. Untuk para wanita yang di luar sana yang ingin mendapatkan bantuan, boleh saja seperti kita ada talian kasih, betul? 1599, ataupun kalau tak semua, maksudnya tak semua mangsa-mangsa mahu berkomunikasi secara telefon, boleh juga ke WhatsApp, atau ada nombor yang disediakan 15999 tak salah saya, ataupun 15999. 15999, ataupun boleh pergi kepada ke balai polis yang berdekatan. Prosedur dia tak susah sebenarnya. Bila ada bukti yang mengatakan kita didera, mangsa didera, mangsa mendapat penderaan tu tak semestinya fizikal, penderaan mental, penderaan maksudnya dia terbagi bermacam-macam penderaan sekarang ni. Bila kita pergi membuat aduan yang kita memerlukan perlindungan, sekarang pada masa sekarang ni, saya rasa pihak-pihak berkuasa mengambil serius kes-kes begini. Okey, adakah perlindungan tempat Fitrah Kasih hanya tumpu pada kanak-kanak ataupun wanita atau sebagaimana? Okey, secara amnya kami memang fokus kepada kanak-kanak. Okey, kami juga mempunyai satu rumah perlindungan yang mana bila mana anak-anak ini tergolong dalam penderaan kanak-kanak, kami juga akan membuat siasatan mencari akar umbinya, apa puncanya jikalau ibu mereka ataupun penjaga-penjaga mereka juga didera, kami memang menyediakan tempat perlindungan lah. Puan Jawai ada apa-apa nak persoalkan? Berkenaan dengan isu rumah tangga ni, selain daripada bantuan daripada Pusat Perlindungan, juga kita dapat maklum dan kita sedia maklum bahawa Jabatan Kebajikan Masyarakat memainkan peranan yang penting, ya. Contohnya Jabatan Pembangunan Wanita, LPPKN, dia ada contoh LPPKN ada sesi kaunseling mengenai rumah tangga dan mengenai kehamilan dan sebagainya. Tetapi Jabatan Pembangunan Wanita, dia menangani beberapa isu yang melibatkan keganasan rumah tangga dari segi emosi para isteri dan sebagainya lah, dan juga anak-anak. Jadi saya percaya dari segi Puan Kamelia juga bekerjasama dengan JKM dan JPW, dalam menguruskan situasi-situasi yang sebegini. Antara usaha-usaha kerajaan juga, setahu saya sekarang ni di bahagian Kuala Lumpur ataupun Selangor tak salah saya, mereka telah appoint beberapa masjid dan surau
untuk menjadi tempat perlindungan dan mereka adakan sesi kaunseling di setiap masjid sekarang ni. So maknanya sepanjang pandemik kita ni, kerajaan amat-amat mengambil berat dan memberi maksudnya pelbagai pertolongan secara online-nya. Kita ada juga kan online counselling, kita ada juga talian untuk counselling, dan kita ada juga secara fizikal untuk mangsa-mangsa datang terus untuk mendapatkan perlindungan ataupun counselling lah. Okey. Kita telah mendengar perincian daripada Puan Camelia sebentar tadi. Okey, soalan saya kepada Puan Jawahi pula, apakah pendirian Sri Kandi terhadap insiden yang berlaku di Johor Bahru? Apakah Sri Kandi sedar dan cakna mengenai isu-isu keganasan rumah tangga di lapangan? Sebagai sayap parti yang dekat dengan kaum wanita dan masyarakat, boleh Sri Kandi kongsikan antara hikmat yang ingin atau telah ditawarkan untuk membantu mangsa keganasan rumah tangga ini? Contohnya, menjadi jambatan atau pemudah cara kepada mangsa keganasan rumah tangga menjalinkan kerjasama dengan pihak berkuasa maupun agensi atau jabatan kerajaan bagi mewujudkan stop center atau bengkel mungkin. Okey, mungkin boleh Cik Jawahi jelaskan. Terima kasih Puan Amy dan juga para panel sekalian. Okay, berkenaan dengan pendirian Sri Kandi pada hari ini, Sri Kandi mengecam sepenuhnya keganasan dan juga masalah rumah tangga. Maksudnya keganasan dilakukan oleh pihak suami dari segi mental dan fizikal kepada isteri. Seharusnya isteri dan juga wanita ini perlu disayangi. Hubungan dan kekeluargaan ini perlu ada persefahaman antara suami dan isteri. Semoga dapat melahirkan keluarga yang bahagia dan keluarga sakinah. Jadi dalam keadaan ini sepatutnya perlu ada pendidikan kekeluargaan daripada kedua-dua pasangan ini. Mereka perlu ada tolak ansur dan toleransi dalam hubungan rumah tangga supaya perkara-perkara sedemikian tidak berlaku. Contohnya dalam keadaan COVID-19 ini, di mana suami isteri perlu memahami dan juga keadaan masing-masing. Contohnya dari segi masalah ekonomi, dari segi waktu kerja yang dipendekkan dan juga gaji yang dikurangkan. Jadi tuntutan-tuntutan suami isteri ini perlu ada sefahaman untuk menguruskan rumah tangga mereka. Jadi kami Sri Kandi ni mengecamlah segala tindakan kekerasan yang digunakan ke atas wanita, penderaan mental dan fizikal. Sepatutnya perkara ini tidak terjadi. Dan Sri Kandi sedia maklum isu-isu keganasan rumah tangga yang berlaku hari ini. Maksudnya kes-kes semakin meningkat, terutamanya dalam keadaan pandemik 19 ini, di mana pada tahun 2018 yang kami maklum, kes keganasan wanita ada 10 kes di negeri Johor, meningkat kepada 2019 sebanyak 31 kes. Dan pada keadaan COVID pada 2020, kes itu meningkat kepada 44 kes lagi. Jadi kalau kita tengok unjurannya, semakin hari semakin meninggi. Mereka menghadapi tekanan-tekanan, jadi membuatkan situasi emosi yang tidak stabil dan juga keadaan persefahaman tu semakin kurang. Dan sebab apa kita ada tekanan dari segi masalah keuangan dan sebagainya. Jadi sebagai Sri Kandi, kita mengambil banyak inisiatif untuk membantu menangani keadaan ini daripada terus menular. Contohnya kita bekerjasama dengan pihak JKM untuk mengaktifkan, untuk mempromosikan talian kasih 15999. Sri Kandi Negeri Johor juga telah membuka satu talian kasih Sri Kandi bersama dengan Prihatin Johor, di mana semua masalah-masalah kalau ada yang timbul dengan masyarakat hari ini, segan untuk memberitahu ataupun memaklumkan kepada talian kasih yang sedia ada, boleh menghubungi kami di Bilik Gerakan Bersatu dan juga Prihatin Negeri Johor. Kita ada website dan juga kita letakkan talian kasih Sri Kandi, di mana kita boleh menghantar email ataupun WhatsApp dan kami akan merujuk semula, akan menghubungi semula mereka yang menghadapi masalah untuk kami bantu. Itulah satu hikmat nasihat yang kami boleh tawarkan kepada masyarakat pada hari ini. Okey, kami menawarkan hikmat nasihat dari segi motivasi dan sokongan serta bantuan
kepada mereka-mereka yang menghadapi masalah keganasan ni melalui Prihatin Johor, di mana kami tengah launch satu talian Sri Kandi Kasih Johor. Di mana mereka-mereka yang ada masalah di luar sana sekiranya malu untuk berterus menghubungi talian kasih 15999, boleh menulis email ataupun terus WhatsApp ke talian Sri Kandi Prihatin Johor ni untuk menyatakan masalah dan juga apa yang berlaku. Jadi kami akan terus tackle isu-isu ni, maksudnya akan menghubungi mereka, mengenal pasti apa bantuan khidmat nasihat yang diperlukan. Di samping sokongan motivasi juga, kita akan mencari penyelesaian yang membantu mereka, contohnya yang menghadapi masalah keganasan dari segi mental disebabkan dari segi ekonomi dan sebagainya. Kita akan letakkan saluran-saluran mereka untuk mendapatkan bantuan meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi, dan juga kita akan channelkan lagi kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat melalui Jabatan Pembangunan Wanita. Jadi kita bantu dia macam mana saluran yang seterusnya dia akan pergi. Itu kita tawarkan khidmat daripada Sri Kandi lah kepada masyarakat. Selain itu juga kita menggerakkan kempen-kempen wanita anti keganasan, ya. Maksudnya bersama-sama dengan Jabatan Pembangunan Wanita dan Masyarakat dan juga Jabatan Pembangunan Wanita. Ya, kempen-kempen kerajaan ini kita akan promosikan lagi supaya ada kesedaran di kalangan masyarakat. Okay. Saya tambah. Boleh silakan Pak Ketua. Rumah perlindungan kami juga dibuka 24 jam. 24 jam untuk masa-masa bila-bila masa saja boleh datang. Sekiranya mereka bertindak untuk keluar daripada rumah, tak tahu pergi ke mana kan, mereka boleh saja terus datang ke tempat kami, dan kami mempunyai pekerja yang bekerja selama 24 jam shift ni. Ditukar lah. Ya, saya. Mereka dialu-alukan lah. Kalau katakan keluar daripada rumah tengah-tengah malam tak tahu nak pergi ke mana, dipersilakan datang macam tu. Kalau katakan perlu escort ke, kami boleh memohon bantuan kepada polis escort untuk pergi ke rumah ataupun mengambil. Kita lihat pada keseriusan kes tersebut. Ya, insya-Allah kita boleh bantu semampu yang boleh lah, begitulah. Seperti Fitra Kasih, untuk anak-anak, maknanya dia dibahagikan kepada kategori rumahnya dibeza-bezakan atau apa macam mana? Kita mempunyai rumah anak-anak lelaki, perempuan dan kanak-kanak yang bawah umur 6 tahun. Kita ada 3 tempat. Selain itu juga Skandi juga menawarkan bengkel-bengkel pengurusan stres, ya. Maksudnya kita bekerjasama dengan NGO di peringkat parlimen masing-masing untuk membuatkan bengkel pengurusan rumah tangga, bengkel pengurusan stres. Jadi dan juga peningkatan pendapatan keluarga. Jadi supaya keadaan ni mereka lebih tenang dan juga ada cara penyelesaian jalan keluar. Maksudnya tidaklah terus terhimpit di dalam keadaan yang situasi yang semakin menekan. Maksudnya mereka ada lebih senang untuk berkongsi masalah dengan rakan-rakan di luar, untuk membantu mereka mengatasi masalah yang ada di dalam rumah tangga mereka. Maksudnya dari segi ilmu di luar tu boleh meringankan sikit tekanan yang dihadapi di rumah tu bila dia pergi bersama dan bersosial bersama rakan-rakan wanita. Contohnya pergi ke bengkel dan sebagainya, dia dapat secara tak langsung ilmu yang diperolehi itu dapat diaplikasikan dalam rumah tangga mereka. Ketika membuat riset, saya telah tertarik dengan laporan berita sebuah portal bertajuk Talak PKP. Kumpulan B40 paling ramai antara punca utama penceraian adalah masalah keuangan. Malah terdapat juga laporan bertajuk mengapa kes keganasan rumah tangga meningkat semasa PKP. Malah terdapat juga laporan bertajuk mengapa kes keganasan rumah tangga meningkat semasa PKP. Juga telah menarik perhatian saya untuk membaca dan membawa persoalan yang timbul ke bual bicara pada malam ini. Okey, soalan saya kepada Puan Camelia, sejauh manakah pelaksanaan PKP ketika negara sedang berhadapan cabaran pandemik COVID-19 telah memberi implikasi terhadap sesebuah institusi kekeluargaan.
Jika tidak keberatan, sebagai kaunselor boleh kongsikan kepada kami di studio pelayar kebenaran laporan berita ini dan adakah Puan ada memberikan bantuan kaunseling kepada mereka yang memerlukan setakat ini. Dipersilakan Puan Camelia. Okey. Bukan sekadar memberikan pelindungan sahaja di Fitrah Kasih, kami juga mengadakan sesi kaunseling percuma di Fitrah Kasih. Bukan sekadar sesi kaunseling saja, tapi kami mengadakan kelas agama yang mana kami lebih kepada khusus kepada kitab rumah tangga juga. Seminggu kami mengadakan lebih daripada 4 kelas agama yang mengutamakan lebih kepada rumah tangga di rumah perlindungan kami. Kami mengaluk-alukan sesiapa sahaja boleh datang. Tapi untuk musim PKP ni kami pun ada online, secara online juga. Kalau mana yang tak boleh datang dari jauh, boleh pergi ke page kami setiap hari 9.30 malam. Bermula daripada 9.30 malam kami telah ada beberapa ustaz yang maksudnya berpengalaman dalam bidang-bidang ini memberi tazkirah secara percuma. Boleh saja pergi ke Facebook page kami The Fitrah Kasih, ataupun kalau katakan dalam keadaan permasalahan ni untuk datang untuk direct kepada kami pun boleh, tak ada masalah. Tiada bayaran yang dikenakan bila-bila masa daripada rumah perlindungan kami lah. Alhamdulillah. Sebelum PKP kami memang mengadakan training, bukan training, daripada satu penempatan, maknanya dewan kami berunding dengan community di sana untuk mengadakan free counselling, kalau katakan free perkongsian betapa apa yang perlu ada dalam persefahaman rumah tangga bila menghadapi permasalahan pandemik begini kan. Sekarang mungkin kita dah 1 hari ke lockdown ni, kami lebih kepada online. Boleh saya boleh call ataupun WhatsApp saya, kita akan arrangekan masa untuk kita buat online counselling lah. Gitu. Okey. Di peringkat kerajaan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sejak awal memimpin pentadbiran kerajaan telah mengumumkan pelbagai inisiatif dan inisiatif bagi membantu meringankan beban yang dihadapi oleh rakyat dalam mendepani cabaran pandemik COVID-19. Jadi soalan saya kepada Puan Jawahir, apakah segala tindakan kerajaan ini tidak mencukupi sehingga rakyat terus-menerus terhimpit dengan isu kos sara hidup dan masalah kewangan yang membawa kepada berlakunya keganasan rumah tangga atau talak PKP ini? Boleh kongsikan dengan kami apakah inisiatif dan insentif kerajaan yang mampu meringankan beban dihadapi masyarakat, terutamanya mereka yang hidup berkeluarga, selain tindakan atau gerak kerja daripada Sri Kandi sendiri di lapangan bagi membantu masyarakat? Mungkin ada tindakan intervensi seperti mewujudkan inkubator keusahawanan atau kemahiran yang telah Sri Kandi usahakan atau laksanakan dengan kerjasama agensi kerajaan atau pihak swasta bagi membantu golongan wanita bangkit berdikari mencari rezeki bagi menambah pendapatan keluarga. Silakan Puan Jawahir. Terima kasih menjawab pada persoalan tadi. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerajaan kita hari ini, kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin, di mana kerajaan telah mengumumkan pelbagai insentif dan juga inisiatif bagi membantu rakyat dalam masa tempoh PKP COVID-19 ini berlaku dia mengancam negara kita. Pada tahun lepas, kerajaan telah melancarkan beberapa pelan tindakan juga inisiatif dari segi ekonomi, iaitu pemerkasa, penjana, dan baru-baru ini tahun 2021 ini kerajaan tengah launch lagi satu lagi inisiatif untuk membantu rakyat, iaitu Pelan Permai, di mana pakej Permai ini menawarkan 15 bilion tambahan dalam belanjawan 2021 ini. Jadi ini saya menyangkal sekeras-kerasnya jika ada pihak-pihak yang mengatakan bahawa tindakan kerajaan ini tidak mencukupi, sedangkan kerajaan kita ini menawarkan belanjawan tambahan daripada sebelumnya.
untuk membantu rakyat menangani isu COVID-19 dan juga memulihkan juga ekonomi rakyat. Ya. Di sana itu kita dapat tengok bahawa kerajaan sangat prihatin membantu rakyat yang terkesan dan juga membantu meningkatkan ekonomi negara. Okey. Adakah selain daripada bantuan kerajaan, adakah bantuan kerajaan ada memberikan satu bakul makanan kepada masyarakat yang mengalami pandemik COVID-19? Okey, selain daripada pelan-pelan yang telah kerajaan wawarkan untuk masyarakat dan juga hari ini kan, kerajaan juga melaluikan beberapa agensi, contohnya KPLB, MEDEC juga menawarkan program-program pemulihan ekonomi dan juga industri kecil sederhana. Contohnya KPLB menawarkan program peningkatan pendapatan, ya, pendekatan PPP dan juga program sokongan pengukuhan usahawan luar bandar, di mana mereka-mereka yang menjalankan industri kecil sederhana ini, kerajaan memberi banyak geran dan insentif. Contohnya bantuan khidmat dan sihat dan sebagainya untuk mereka ini menggerakkan ekonomi mereka walaupun dalam keadaan COVID-19 ini. Ini salah satu inisiatif yang kerajaan lakukan. Begitu juga dengan iSinar. Baru-baru ini kan kerajaan telah boleh membuka peluang kepada rakyat untuk mengeluarkan caruman mereka melalui program iSinar. Jadi kalau kita lihat ini adalah kerajaan sangat prihatin dan peka mengenai apa isu dari segi ekonomi dan keuangan rakyat hari ini. Bagi saya tak dinafikan. Kerajaan terlalu banyak membantu. Cuma based on experience saya, mangsa-mangsa tidak mahu ke depan. Itu permasalahan kami, permasalahan kenapa drastiknya peningkatan kes kekerasan rumah tangga ni. Bagi saya sepanjang COVID ni terlalu banyak bantuan daripada kerajaan dari segi counselingnya, dari segi sumbangan makanannya, dari segi aktivitinya, dari segi anak-anak sekolah pun yang mana untuk PDPR sekarang pun mendapat tab, sumbangan terlalu banyak dia. Runcingnya permasalahan kita kerana mangsa sendiri tidak mahu ke depan ataupun melaporkan kejadian-kejadian begini. Itulah yang maksudnya bagi saya menjadi punca peningkatan. Okey, lagi satu saya nak tambah kat sikit sini bahawanya isu pengurusan keuangan juga memainkan peranan dalam masalah keuangan rumah tangga. Masalah rumah tangga ini, contohnya iSinar yang diberikan bila kerajaan telah memberi iSinar kepada rakyat ni, jadi bila duit yang didapat tu sepatutnya dibelanjakan dengan menguruskan ekonomi keluarga, bukannya untuk mereka berjoli. Cakapkan berjoli. Maksudnya shopping tak tentu. Jadi dalam keadaan COVID ni, keadaan yang sangat tekanan dari segi ekonomi kita, jadi kita kena menguruskan keuangan tu dengan lebih bijak lagi. Jadi kita tak nak menyalahkan kerajaan saja. Bukan kerajaan tak salah, kerajaan telah membuat yang terbaik untuk rakyat, tetapi macam mana cara rakyat tu menerima sekali insentif tu, macam mana mereka nak channelkan dengan keadaan rumah tangga mereka itu. Okey, begitu juga dengan bakul makanan yang telah diberi kepada rakyat kan. Banyak bantuan-bantuan, bukan sekadar geran dan sebagainya, sehinggakan kepada keperluan asas pun kita bantu. Ya. Kita harap kerajaan memang meneruskan segala pelan untuk membantu rakyat, tetapi rakyat kena buka mata. Buka mata dan terima bahawanya kerajaan hari ini adalah kerajaan yang prihatin, yang membantu rakyat walaupun kita menghadapi masalah ekonomi dan sebagainya dalam keadaan COVID-19 ini, tapi rakyat kena berterima kasih. Ya, berterima kasih dengan kerajaan apa yang telah diberikan kepada hari ini. Okey, kita lihat statistik perkahwinan dan perceraian Malaysia 2020. Bilangan rakyat Malaysia yang berkahwin pada tahun lepas menurun sebanyak 1.2%. Memang banyak penurunan lah. Apabila kes sekarang ni kita lihat perceraian
waktu pandemik COVID-19 ni memang amat-amat tinggi. Orang dah takut nak kahwin Manakala kan. penceraian pula meningkat sampai 12%. Okey, pada saya angka ini tak boleh dipandang enteng, tambah pula kita sendiri masih belum dapat anggar atau ketahui bila pandemik COVID-19 ini akan berakhir sekaligus ekonomi negara maupun rakyat kembali pulih. Oleh itu, mungkin ada sedikit sebanyak nasihat daripada Puan Camelia selaku konselor yang mungkin biasa berhadapan dengan kes keganasan rumah tangga dan perceraian kepada kami. Okey, tidak salah sekiranya untuk Puan kongsikan kepada kami di studio dan juga pelayar yang menonton Bual Bicara pada malam ini sedikit mengenai perjalanan operasi Rumah Perlindungan Fitrah Kasih Johor Bahru. Silakan Puan Camelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita bermula dengan apa itu Rumah Perlindungan Fitrah Kasih. Okey, Rumah Perlindungan Fitrah Kasih adalah rumah untuk golongan-golongan teraniaya seperti golongan-golongan asnaf, tidak kira asnaf, anak-anak gelandangan, anak-anak gelandangan yang terdiri mungkin anak-anak yang bermasalah sosial. Beginilah masalah sosial daripada keruntuhannya rumah tangga. Di sinilah tempatnya kami membela nasib anak-anak ini. Juga kami membantu ibu bapa mereka yang memerlukan bantuan. Rumah Fitrah Kasih ini adalah sebuah rumah perlindungan yang terletaknya di Lakin, di Jalan Sabar, beroperasi sepanjang 24 jam. Sudah dibuka selama lebih dari 7 tahun sudah. Okey, apa yang saya nak kongsikan sedikit tentang permasalahan kita sepanjang pandemik COVID ni. Kenapa berlakunya, kenapa peningkatan keganasan rumah tangga ni. Saya merayu kepada mangsa-mangsa keganasan rumah tangga ni untuk tampil supaya tidak berselindung lagi di bawah di sebalik keganasan ini kan. Kalau kita fikirkan balik benda ni, efek anak-anak kita sebenarnya kan, cara pembesaran mereka, cara pemikiran mereka, maksudnya sila tampil, beranikan diri, kuatkanlah diri. Bukan ramai kami di sini, kerajaan pun banyak membantu kan. Jangan fikirkan ini adalah hujung jalan cerita kehidupan kalian semua. Tidak, tampilkan kami sedia membantu, insya-Allah. Kita dengan bantuan NGO, dengan bantuan Sri Kandi yang banyak sangat memberi aktiviti, sokongan, dana lagi kan untuk kami bantu semampu yang boleh. Sila tampil ke hadapan, kami sedia membantu. Okey, ada tak macam kes yang penceraian apabila Puan Camelia dah bantu isterinya, suaminya mencari sampai ke Fitrah Kasih tu, ada tak yang sampai ke tahap macam tu berlaku? Untuk keganasan, kalau anda kata berlakunya keganasan pada sesuatu kes itu, kami akan appeal untuk mendapatkan EPO, maksudnya perlindungan kecemasan, yang mana sementara dalam perlindungan tu tempat di mana letaknya isteri itu tidak diketahui oleh umum. Memang mereka akan mencari. Memang pernah ada kes kita suami mencari, tapi selagi mana mahkamah tidak memberi perintah untuk si suami untuk berjumpa, dan kami tidak akan membenarkanlah mereka. Okey, biasanya pergaduhan rumah tangga tu adakah masalah daripada pengambilan dada ataupun tidak dinafikan terlalu tinggi. Antara sebab punca tertinggi adalah pengambilan dada, cemburu, maknanya keuangan dengan keadaan sekarang ni, keuangan adalah salah satu sebab punca tertinggi lah. Banyak faktor. Tapi moderator tadi, golongan B40 memang adalah kalangan yang banyak terkesan dengan pandemik ni, dan
berlakunya di kalangan mereka lah. Okey, apabila macam anaknya suaminya dah pukul dan isinya dah disimpan, anak-anaknya tu macam mana tu? Kami akan memberi perlindungan lah. Kami berdaftar di bawah JKM dan kami akan mendapatkan hak jagaan dan JKM akan memberi hak jagaan kepada kami untuk memberi perlindungan kepada anak tersebut lah. Begitu. Bagi pihak Sri Kandi bersatu pula, mungkin ada kata-kata akhir daripada Puan Jawahir kepada masyarakat, terutama golongan wanita yang sedang menyaksikan bual bicara pada malam ni. Mungkin ada kata-kata yang dapat membangkitkan semangat golongan wanita untuk menggunakan hak mereka bagi mempertahankan diri sekaligus bebas diri daripada mangsa keganasan rumah tangga ni. Okey, terima kasih Puan Moderator atas soalan ni. Okey, sebagai Sri Kandi kita sangat prihatin kepada wanita. Sri Kandi dan wanita tu sangat-sangat sinonim, benda yang sama. Jadi kita perlu jaga wanita. Bukan setakat wanita jaga wanita, lelaki turut perlu menjaga wanita juga. Jadi itu adalah lumrah kehidupan hari ini. Dan juga kita menyaksikan bahawa banyak kes-kes keganasan rumah tangga ini yang menjadi mangsanya adalah wanita. Sehubungan dengan itu, wanita ni ada hak. Ya, selain daripada hak sebagai wanita, kita ada hak juga sebagai seorang isteri, hak dalam masyarakat. Jadi kita jangan rasa takut, perlu tampil untuk meluahkan apa yang berlaku, terutamanya keganasan dari segi fizikal kita ni, sebab ia membuatkan dari segi trauma, dari segi psikologi dan juga emosi. Dan juga macam mana kita nak mendidik anak-anak kita nanti. Jadi masyarakat dan komuniti itu kena penting juga supaya ambil tahu keadaan persekitaran supaya kita dapat membantu mereka-mereka yang ada dalam komuniti kita. Jadi saya harap kita juga sebagai seorang wanita dan juga sebagai dalam komuniti juga perlu membantu mereka dari segi informasi hak-hak yang ada kepada wanita hari ini, di mana saluran-saluran yang perlu mereka dapat bantuan dan juga informasi yang membantu mereka bukan sekadar dari segi psikologi dan motivasi, tetapi banyak lagi bantuan-bantuan yang boleh kita tawarkan dan mereka rakyat hari ini mengambil info daripada bantuan ini untuk meningkatkan lagi keharmonian rumah tangga, peningkatan ekonomi dan sebagainya. Jadi kita harap semoga kita ni saling membantu antara satu lain lain dan prihatin dengan keadaan masyarakat sekeliling kita. Okey, tapi kebanyakan wanita ni dia kadang-kadang dia takut. Dia takut nak ke depan untuk nak penyayang. Kan dia takut untuk nak bagi tahu yang suaminya pukul dia, dia takut nak bagi tahu. Jadinya kes-kes macam ini yang paling banyak. Bila masa dah dipukul, dia tak akan mengadu kepada pihak polis ataupun ahli keluarga. Dia biarkan saja kes tu dekat rumah, dia tak nak bagi tahu sebabkan dia takut nanti suaminya kena tangkap, suaminya akan dibawa ke balai polis. Jadinya macam mana kita nak bagi semangat pada wanita ini untuk bangkit, untuk jadi seorang yang berani dalam menangani situasi macam ni. Biasanya kes-kes macam ni Puan Kamelia jumpa bermacam wanita dan macam mana mereka menghadapi kes macam ini. Boleh tak Puan Kamelia jelaskan? Berkenaan yang enggan tampil ni, kebanyakan yang enggan tampil ni mereka telah hidup dalam keadaan yang agak lama dalam keganasan rumah tangga. Mungkin sebelum ni ibu bapa mereka adalah mangsa-mangsa dan bagi mereka benda tu dah jadi rutin. Disebabkan itu juga kami, walaupun kita sudah pada tahun kedua pandemik ni, kita bersama NGO, kita bersama kerajaan masih mencuba untuk membuat mereka mengadakan bermacam-macam aktiviti, bermacam-macam cara, melalui counselingnya, melalui online supaya mereka cakna bahawa diam itu bukan cara yang terbaik. Saya tak nafikan, kami masih berusaha supaya yang enggan tampil ini supaya tampil, supaya dia tak mereka tidak membesarkan lagi amount orang-orang yang makin berdiam tu, seperti anak-anak mereka, yang keluarga-keluarga mereka, supaya keganasan rumah tangga ni bukan suatu
yang boleh dipandang enteng sahaja. Doakan kami bersama Sri Kandi supaya kami lebih dipermudahkan usaha kami dalam membantu mereka mangsa-mangsa keganasan rumah tangga ni, insya-Allah. Alhamdulillah, ini saja masa yang kita ada untuk siri kali ini. Mewakili Prihatin Johor, saya sekali lagi merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada kedua-dua panel kita yang sudi untuk hadir serta memenuhi undangan Bual Bicara Siri 5 ini. Tidak lupakan ucapan terima kasih saya kepada para penonton dan pelayar yang setia menyaksikan rancangan ini. Teruskan bersama Prihatin Johor untuk siri Bual Bicara seterusnya. Sebelum mengakhiri Bual Bicara ini, Prihatin Johor menyeru kepada masyarakat di negeri Johor bagi yang belum mendaftarkan diri untuk vaksinasi COVID-19, sila berbuat sedemikian. Terdapat 3 cara untuk berdaftar iaitu melalui aplikasi MySejahtera, melalui laman web www.vaksincovid.gov.my/daftar dan hubungi talian pendaftaran vaksinasi COVID-19 kebangsaan 1-800-888-828. Akhir kata, sekian saja daripada saya dan keseluruhan tim produksi Prihatin Johor untuk Bual Bicara kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum dan selamat malam. Assalamualaikum.